Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Saya kembali semula bersama Tanya Je Thursday untuk minggu yang kedua bulan Mac 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Saya kembali Sorry. Maaf gangguan. Okey, hari ini kita nak berbincang ataupun bersama-sama anda di luar sana untuk sekali lagi berkenaan dengan topik perumahan, akaun perumahan anda yang telah menghadapi masalah ataupun mungkin anda masih lagi belum kritikal tetapi anda menghadapi masalah cash flow ataupun kedudukan keuangan yang telah tight untuk komit bayaran bulanan anda, maka saya harap sangat-sangat anda bersama kami datang beramai-ramai ke dalam sesi Tanya Je Thursday hari ini untuk kita bersoal jawab ataupun saya cuba rungkaikan apa juga permasalahan anda berkenaan dengan akaun perumahan anda di mana-mana perbankan di dalam Malaysia. Saya nyatakan sini di antara bank yang telah membuat kolaborasi bersama AKPK untuk menstrukturkan akaun perumahan mereka ialah contoh Bank Islam, BSN, Hong Leong Bank, Maybank, apa lagi bank? Kebanyakannya bank di yang ni, Afin Bank, Alliance Bank, Hong Leong Bank saya dah sebut dah. Kejap saya ada beberapa lagi, Public Bank, CIMB, okey, kebanyakannya Bank Muamalat. Dan bank-bank tersebut ini yang saya telah nyatakan ini adalah bank yang telah berkolaborasi bersama AKPK di mana sekiranya anda mempunyai housing loan ataupun home financing bersama bank-bank yang berkenaan, andainya anda telah menghadapi masalah pembayaran, anda boleh bersama kami hari ini dan saya cuba bantu anda kalau anda mempunyai masalah. Di samping itu juga kalau anda ada mempunyai permasalahan ataupun kekeliruan tentang servis AKPK, sila bersama kami atau bersama saya dalam sesi 1 jam ni lebih kurang untuk kita bersoal jawab. Untuk mana yang saya boleh bantu, kita akan bantu, dan andainya soalan tersebut tidak dapat dirungkaikan pada ketika ini, kami akan bantu anda ataupun hubungi anda selepas ini kemudian. Okey, berkenaan dengan servis AKPK, kami ada servis, kita mempunyai 3 core services yang ada setakat ini, iaitu pertamanya ialah kaunseling keuangan. Maksudnya sekiranya anda ada menghadapi masalah pembayaran hutang, anda ada masalah kewangan, anda hendak membuat ataupun membuat borrowing, tetapi anda perlukan guidance daripada pihak AKPK, anda boleh datang untuk menghadiri kaunseling individu di mana-mana cawangan AKPK yang berhampiran. Kaunselor kami akan bersama anda untuk membantu anda untuk memberikan advice yang sepatutnya. Itu untuk kaunseling keuangan. Kemudian kami juga ada produk penstrukturan kredit ataupun debt management program. Di sini isu-isu ketidakbolehan membayar komitmen bulanan anda bersama mana-mana perbankan di dalam Malaysia, kami akan bantu di mana kita akan strukturkan balik pembayaran balik anda mengikut aliran tunai anda pada ketika ini, dan ianya hanya boleh dibuat di mana-mana cawangan AKPK yang berhampiran anda. Dan servis kami adalah percuma. Kami sentiasa highlight kat mana-mana juga pun, servis kami adalah percuma. Anda boleh datang untuk mendapatkan bantuan di AKPK yang berhampiran. Dan ketiganya, kami ada membuat program ataupun ceramah-ceramah ataupun taklimat pendidikan keuangan. Anda biasanya kami akan keluar untuk mencari anda ataupun melalui jemputan-jemputan oleh pihak organisasi, tak kira daripada private sector ataupun government sector. Kita akan membuat taklimat ataupun ceramah yang berkenaan dengan pendidikan keuangan ataupun financial literacy, mengikut modul-modul yang berkenaan lah. Antara modulnya ialah orang-orang yang di dalam IPTA yang akan bekerja selepas ini. Kemudian kita ada juga entering workforce punya modul. Maksudnya anda baru berkhidmat dalam sesuatu tugas, anda nak membetulkan ataupun nak mempunyai exposure dengan perbankan, apa yang anda perlu tahu dulu sebelum anda mendapat pinjaman kereta, anda mendapat pinjaman rumah, anda nak mendapat credit card facility daripada pihak bank. Semua modul-modul tersebut ada kami sediakan di AKPK. Dan kami juga ada modul untuk orang-orang family arising yang baru berkahwin, orang kata yang sedang
membina keluarga, mereka baru kahwin, mereka baru nak mempunyai anak, mereka nak mengumpul harta, itu semua kami sediakan. Maksud saya pendidikan kewangan yang relevan dengan keperluan anda. Dan kami juga ada membuat modul untuk pre-retirement punya skim. Maksudnya sekiranya anda akan bersara dalam tempoh beberapa tahun yang akan datang, anda perlukan bantuan ataupun khidmat nasihat kewangan, di mana bila kita mendapat jumlah ataupun benefit retirement nanti, anda tahu ke mana arah tuju anda. Tidaklah orang kata mengikut ataupun tersasar kepada investment yang tak sepatutnya, seperti skim cepat kaya ataupun kan banyak isu-isu scammer sebab sekarang ni kan. Okey, itu antara pendidikan kewangan modul yang kami sediakan. Okey, andainya anda mempunyai soalan, saya mengharapkan banyak feedback ataupun respon daripada orang-orang di luar sana. Sekiranya anda mempunyai persoalan, sila bersama kami pada hari ini. Sebab kami nak memberikan clearance ataupun information yang tepat untuk anda semua di luar. Okey, saya dapat satu soalan daripada Cik Muhammad Noor. Loan bank rakyat boleh buat ke? Okey, loan bank rakyat boleh buat, Cik Mak Noor. Andainya anda mempunyai personal financing dengan bank rakyat dan kemungkinan potongan melalui gaji, anda boleh buat. Ataupun dulu anda bekerja dengan kerajaan tapi kini anda telah keluar dari perkhidmatan, anda ingin menstrukturkan balik pinjaman anda melalui AKPK, menstrukturkan pembayaran balik anda boleh datang ke AKPK untuk mendapat bantuan. Dan andainya anda mempunyai housing loan bersama bank rakyat, anda juga boleh datang kepada AKPK sekiranya anda mempunyai permasalahan pembayaran. Kita akan berhubung dengan pihak bank rakyat untuk mendapatkan bantuan untuk bagi pihak anda. Princess Kenji. Oh, sorry. Salah. Ini bukan soalan. Okey, saya mengharapkan soalan-soalan yang seterusnya sebab sekarang pun dah pukul 4 lebih. Saya harap sangat-sangat pihak semua orang-orang di luar sana bersama kami untuk mengemukakan soalan-soalan ataupun sebarang kekeliruan yang ada untuk kita bantu ataupun kita berikan informasi yang tepat. Right? Satu soalan lagi. Kalau kalau kaunseling di Shah Alam boleh cetak sikris. Okey, buat masa ini kami ada membuat kaunseling ataupun kita base di beberapa tempat di luar AKPK office, iaitu di Shah Alam kami ada berpusat di Bank Muamalat Pekan Asset Shah Alam. Kami ada buat di sana sepanjang hari Isnin setiap minggu. Dan kita akan bawa sikris, terminal sikris di sana. Anda boleh print sikris di sana. Dan di sana juga anda boleh mendapatkan kaunseling daripada kaunselor kami. Cumanya untuk pemprosesan, sekiranya anda nak masuk ke dalam program pengurusan kredit, kami tak boleh proses application anda di sana. Kami akan minta ataupun anda perlu mengemukakan dokumen yang berkenaan dengan program pengurusan kredit. Contohnya seperti IC, kopi, anda punya evidence of income, anda punya EPF statement, berikan ataupun serahkan kepada kaunselor kami di sana. Kaunselor kami akan bawa pulang dan kita akan proses application anda di ibu pejabat kami. Maksud saya di sana hanya boleh buat pencetakan sikris dan juga advice ataupun mendapatkan kaunseling daripada kaunselor kami. Kemudian ada juga soalan, pinjaman angkasa boleh buat tak? Boleh. Kita ada beberapa bank yang berkolaborasi dengan kita. Contohnya anda ada personal financing melalui MBSB, anda ada personal financing melalui Bank Rakyat, Agrobank, GoBank Pertama ataupun dulunya dikenali sebagai Bank Persatuan. Anda juga ada BSN Personal Loan yang melalui potongan gaji ataupun angkasa. Anda boleh datang kepada AKPK untuk mendapat bantuan. Sebab kebanyakannya angkasa ni diberi kelebihan kepada kaki tangan kerajaan. Dan mereka pembayaran balik adalah melalui angkasa kan ataupun potongan gaji. Maka anda layak untuk mendapatkan bantuan, especially for those yang memang pemotongan di dalam payslip mereka telah melebihi 60%. So anda perlu dapatkan cepat-cepat bantuan daripada AKPK, right? Okey, ada soalan? Okey, kita transfer kat sini pula. Daripada Cik Lia Mohaini, betul ke kalau dah buat DMP dengan AKPK tak boleh buat loan rumah? Okey Cik Lia, dia macam ni tau.
Biasanya orang yang mendapat bantuan daripada AKPK ni adalah orang yang mempunyai masalah cash flow. Pada ketika ini, dia punya cash flow berada dalam keadaan yang sangat kritikal. That's the reason why dia datang ke AKPK untuk mendapatkan bantuan pengurangan interest dan juga pengurangan pembayaran balik. Jadi, bila kita dah buat program ini berjalan, InsyaAllah pada masa akan datang, cash flow anda akan improve. Dari semasa ke semasa, insyaAllah akan dengan kenaikan gaji, dengan pendapatan income yang lain, hutang anda kita kawal selia pada tahap yang sama dan anda punya cash flow akan bertambah. Pada ketika itu, sekiranya anda hendak membuat pinjaman perumahan, tiada masalah. Biasanya pihak bank akan analyze ataupun access anda punya financial standing pada ketika itu, dan sekiranya pihak bank membenarkan ataupun anda layak untuk membuat pinjaman tersebut, maka anda boleh ataupun mendapat pelepasan untuk mendapat pinjaman perumahan. Tetapi sekiranya pada ketika itu cash flow anda masih lagi tak berubah ataupun exposure anda terhadap gaji ataupun pendapatan bersih anda masih tak mencapai piawaian pihak bank, bukan sebab AKPK yang tak membenarkan anda mendapat pinjaman perumahan, tetapi kriteria ataupun kelayakan pinjaman anda sebenarnya yang diambil kira oleh pihak bank. Okey, Cik Lia? Alright, Puan Latifah B. Saya familiar dengan nama Puan Latifah B. Loan kereta dengan public bank, kereta dah lama ada tertunggak. Dah tertunggak, boleh tak nak struktur sebab tahun lepas tak boleh? Okey, macam ni. Kereta adalah dalam kategori secured loan yang bercagar. Maksudnya dia adalah kepunyaan pihak bank. Dalam Hire Purchase Act, kita menyewa kereta tersebut, Puan Latifah, daripada pihak bank. That's why bila you datang ke AKPK, bila kaunselor kami akses keupayaan membayar anda, biasanya kalau anda masih boleh membayar, kita memang minta anda teruskan pembayaran. Tapi kalau anda telah mempunyai permasalahan pembayaran, biasanya untuk Hire Purchase Act ataupun loan kereta ni, kita advise anda untuk serahkan kereta tersebut kepada pihak bank. Tapi kami faham, biasanya kita memerlukan kereta untuk bergerak kan. Jadi kita memang perlu juga, orang kata tak dapat sikit, kita kena teruskan juga pembayaran. Kalau perlu sangat-sangat untuk anda mendapatkan bantuan, datang kepada AKPK, kami akan buat proposal kepada kepada public bank untuk minta bantuan. But we have to justify kenapa. Mungkin masa ini anda dah kehilangan pekerjaan, mungkin anda seorang rumah tangga dan suami pun tiada source of income, mungkin anda menghadapi masalah kesihatan. Ada perkara yang kita boleh justify untuk kita hantar kepada pihak bank for their approval ataupun discretion, boleh, tak ada masalah. Cik boleh datang untuk minta bantuan. Cuma macam saya katakan tadi, Hire Purchase Act ni adalah akta sewa beli. Andainya kita gagal ataupun tidak boleh membuat pembayaran secara teratur sebagaimana yang pihak bank tetapkan, advice daripada pihak bank adalah pulangkan kereta tersebut kepada mereka. Mereka akan buat tindakan selanjutnya. Okey, Puan? Okey. Daripada Cik Ahmad Muslihuddin, Puan nak tanya macam mana AKPK boleh bantu individu yang ada dalam pinjaman perumahan. Okey. Andainya anda mempunyai pinjaman perumahan, biasanya kami nak tahu anda ada pinjaman perumahan atau tak, biasanya daripada secret report. Bila anda datang ke AKPK, anda datang dan kami akan minta anda print secret report anda. Dan kita akan nampak housing loan anda, kita akan nampak loan-loan lain yang anda ada di dalam mana-mana perbankan di Malaysia. Kita akan tengok, okey, housing loan anda ni katalah dah mempunyai masalah. Mungkin anda duduk rumah tersebut, tapi anda telah mempunyai, due to certain circumstances, mungkin anda telah mengalami masalah cost of living, anda mengalami masalah kehilangan pekerjaan ataupun source of income. Jadi anda dah orang kata dah gagal untuk buat pembayaran yang teratur, maka apa yang kami buat ialah kita akan strukturkan pembayaran balik anda. Contoh, anda ada pinjaman perumahan dengan Maybank, for example, anda pinjam outstanding balance anda lebih kurang dalam 250,000. Pihak Maybank telah memberikan parameters ataupun kelayakan sekiranya anda menghadapi masalah, datang ke AKPK, mana yang boleh dibantu oleh pihak AKPK mengikut parameters ataupun approval yang telah diberikan oleh Maybank kepada anda. Contohnya, hutang anda sekarang ada 250,000. Apa yang kita buat? Kita akan tengokkan dengan kelayakan anda bersama Maybank. Kami akan bantu anda sekiranya pada ketika itu interest anda telah dinaikkan
oleh pihak bank disebabkan kegagalan pembayaran, maka kita akan mengikut parameter yang diberikan oleh pihak bank, anda akan dapat penurunan interest dan anda akan dapat penurunan bayaran. Mungkin anda perlu kita bantu untuk memanjangkan tempoh pembayaran anda sehingga umur 70 tahun, maka anda layak untuk mendapat bantuan daripada AKPK. Macam mana cara pembayaran? Maka anda akan bayar, kita akan kawal selia pembayaran anda melalui AKPK. Right? Itu kalau anda ada pinjaman perumahan. Dan kiranya anda juga ada mempunyai kredit card, anda ada mempunyai personal loan yang memang telah mengalami masalah, kita bukan sahaja bantu akaun perumahan anda, kita akan bantu semua sekali akaun ataupun hutang-hutang yang anda ada ketika ini, kita akan bantu secara holistik. Orang tanya saya selalu apa dia holistik? Maksudnya kita akan bantu untuk perbetulkan kedudukan keuangan anda ataupun cash flow anda ketika ini dengan cara untuk centralize semua payment anda melalui AKPK dan anda hanya duduk dengan tenang untuk membayar pada satu tempat melalui AKPK. Sistem kami yang akan divert payment anda kepada pihak loan account anda masing-masing, termasuk akaun rumah tadi. Okey, Cik Muslihuddin? Okey, Cik Yusman, kalau nama blacklist marah untuk pelajaran boleh mohon ke? Okey, saya minta maaf sangat Cik Yusman. Buat masa ini AKPK hanya membantu ataupun mempunyai kolaborasi melalui PTPTN. Kita tidak dapat membantu pinjaman anda yang bersama MARA ataupun daripada JPA. Memang kita tak dapat bantu buat masa ini. Tapi andainya anda-anda di luar sana yang mempunyai masalah pembayaran balik melalui PTPTN, anda sangat dialu-alukan untuk datang kepada AKPK untuk mendapat bantuan. Cik Emilia Jakpar, okey puan, sahabat saya berada di Miri, di mana beliau boleh berjumpa pegawai AKPK? Okey, cantik sangat soalan ni. Saya nak mengumumkan kat sini, kebetulan pula kami akan berada di UTC Miri pada 14 dan 15 hari bulan ini, sekitar minggu hadapan. InsyaAllah sila ataupun sila war-warkan kepada orang ramai di Miri. Warga Miri, tolong datang ke Miri, UTC Miri. Kami ada 2 hari di sana daripada pukul 7 pagi, pukul 8 pagi sehingga pukul 7 petang. Sepanjang UTC beroperasi, kami ada di sana untuk membantu anda yang mempunyai permasalahan ataupun apa-apa juga keterangan daripada AKPK yang anda perlukan. Anda boleh datang mendapatkan perkhidmatan kami secara percuma dan anda juga akan mendapat satu, orang kata, kita akan mengadakan exhibition yang menarik. Kita akan ada quiz, kita akan ada berkonsepkan gamification, kita akan ada juga sediakan untuk pencetakan sikris untuk anda yang berada di Miri. Sila ambil maklum warga Miri. Wah, ini ramailah yang apa orang kata. Okey, saya harap Cik Emilia sila jumpa kami di sana nanti. Tim kami akan berada, ingat 14 dan 15 hari bulan, okey? Okey, Puan Raida, Puan, kalau ada nama masuk AKPK, berapa tahun nama boleh clear apabila settle bayaran AKPK? Okey Puan, apabila pinjaman anda ataupun kita telah kawal selia pembayaran AKPK anda bersama AKPK, kiranya telah selesai. Setiap kali hutang anda telah diselesaikan di mana-mana pihak bank akan mengambil masa lebih kurang sebulan hingga 2 bulan untuk update rekod sikris anda. Maksud saya, anda masuk dalam program AKPK dan anda telah membuat pembayaran melalui AKPK. Setelah beberapa tahun anda membuat penyelesaian daripada hutang tersebut, maka bila habis saja hutang tersebut, dalam masa sebulan atau 2 bulan, pihak bank akan update rekod sikris anda, maka automatically sikris akan update dan juga AKPK punya program pun juga akan dikemas kini. Sekiranya telah diselesaikan, maka hutang anda melalui bank dan rekod sikris anda, rekod AKPK tagging anda telah akan dikeluarkan sama. Begitu juga dengan AKPK anda. Alamak, betul ke Puan Raida saya cakap ni? Saya harap Puan Raida faham apa yang saya maksudkan. Maksud saya, setelah selesai je pembayaran melalui AKPK, ambil masa dalam lebih kurang sebulan hingga 2 bulan untuk pihak bank clearkan rekod anda ataupun sikris report anda together with AKPK punya tagging. Tu maksud saya. Okey, Puan Latifah, kereta tu perlu. Okey, faham. Saya faham Puan Latifah. Sekarang dah boleh bayar, cuma bayaran tertunggak itu saja yang tak boleh. Okey, again,
kalau Puan Latifah perlukan juga untuk membuat pembayaran, mendapatkan pertolongan, datang ke AKPK, kita akan cuba membuat proposal kepada pihak public bank dan kita try untuk mendapatkan bantuan daripada pihak bank. Kita akan buat proposal. Cuba datang sekali lagi, kita akan cuba bantu anda yang mana boleh. Cuma saya nak tahu Puan Latifah duduk di mana ni? Kalau public bank, biasanya kita setiap bulan kita ada program di Public Bank Jalan Ampang, di Public Bank Kelang dan Public Bank Seremban. Andainya Puan berada dalam 3 lokasi berkenaan, nearby dengan lokasi berkenaan, anda boleh join kita punya program. Kita akan buat ataupun kita akan bantu anda pada masa program tersebut. Right? Okey, Cik Jamaluddin kata biasa lepas 6 bulan dah okey kot. Oh tak, sebenarnya once your record dekat dalam secret report tu telah dikeluarkan ataupun remove from your record, insyaAllah you akan dah tak ada apa-apa masalah lagi dah you boleh membuat pinjaman lah. Okey, Cik Aizat, saya dalam DMP program, bolehkah saya beli rumah? InsyaAllah Cik Aizat, sebenarnya memang kita nak sangat orang membeli rumah. Macam sekarang ni, off record sekejap luar topik sekejap Cik Aizat. Kita sekarang sedang mempunyai kolaborasi bersama pihak Bank Negara dan juga KPKT untuk mengalu-alukan publik di luar sana untuk menanamkan orang kata sifat untuk membeli rumah ataupun memiliki rumah. Tolong datang ke AKPK ataupun masuk ke dalam portal Rumahku AKPK untuk mendapatkan maklumat lanjut untuk mendapat ataupun membolehkan anda untuk mendapat ataupun membeli rumah. Tapi dalam AKPK, program AKPK macam saya nyatakan sebentar tadi, kalau anda berada dalam program AKPK, biasanya bila anda submit permohonan anda di mana-mana perbankan, pihak bank akan analyse kebolehan meminjam anda melalui secret report yang terkini. Sama ada pada ketika itu cash flow anda telah berada dalam keadaan yang stabil ataupun anda mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk diberikan kelulusan oleh pihak bank, dan anda juga membeli rumah atas dasar kepentingan ataupun basic needs. Anda membeli rumah untuk duduk dalam rumah tersebut, bukan untuk investment dan sebagainya. Because sekarang ni pihak bank dia sangat kami ataupun Bank Negara dia tighten requirement untuk mendapatkan ataupun membuat borrowing baru sebab perkara-perkara yang beginilah. Sama ada orang akan sentiasa mempunyai kemahuan untuk membuat pinjaman baru tanpa sebarang kepentingan. Dia lebih more towards mencapai kehendak atau nafsu berbanding keperluan asas. Jadi kalau nak beli rumah, insyaAllah anda masih boleh membuat permohonan di mana-mana pihak bank, bergantung pada pihak bank punya discretion. Okey, Cik Syazni Sani, saya nak tanya, sekiranya lewat bayar program BMP secara automatik program dilupuskan, kalau lewat bayar selewat-lewatnya selewat-lewatnya bila? Okey, untuk sistem AKPK, kami akan bersama anda selagi mampu sehinggalah tempoh 3 bulan. 3 bulan, katalah anda pembayaran akhir anda pada bulan 12 yang lalu, anda tak dapat bayar daripada bulan 12, bulan 1, bulan 2. Pada 1 hari bulan 3, sistem kami akan automatically terminate program anda bersama AKPK. Maksudnya memang ada 3 bulan untuk AKPK ataupun sistem AKPK dia menghentikan program DMP anda. Jadi maksudnya kalau anda ada masalah pembayaran melalui AKPK, katalah anda dah 2 bulan tak bayar, anda cuba untuk cover untuk 1 month dulu arrears anda in order for your account to be sustained, supaya apabila masuk saja 3 bulan, anda punya tunggakan masih berada di dalam kawalan. Maksudnya tidak melebihi 3 bulan. Okay? So maksudnya anda kena jaga akaun anda tidak boleh melebihi 3 bulan. Cukup 3 bulan dia by sistem tuan. Cik Jazni, sistem akan automatically dia akan terminate your program. Maka bila dah kita ramai sangat pelanggan yang telah masuk ke dalam program AKPK, bila dah terminate baru nak datang ke AKPK dapatkan bantuan. Sebenarnya dia kena dapatkan bantuan sebelum termination. Bila dah datang, sebab AKPK terlampau ramai yang didatangi oleh mereka yang telah gagal membuat pembayaran. Maksud saya bila akaun dia telah dihentikan ataupun ditamatkan ataupun
terminated. Jadi saya ataupun kami mengharapkan sangat-sangat anda yang ada masalah tolong datang ke AKPK sebelum akaun anda ditamatkan oleh sistem kami. Right? Kalau pinjaman perumahan dah masuk program AKPK, rumah tu masih boleh dijual ke kalau ada plan untuk jual? Definitely boleh. Apa-apa juga relationship anda ataupun penjadualan balik pinjaman perumahan anda melalui AKPK, anda boleh ataupun anda sebebasnya membuat sebarang transaksi di luar. Sama ada anda nak refinance ke, refinance mungkin akan mendapat penilaian daripada pihak bank dahulu sebab dia involve new borrowing. Tapi kalau anda nak jual, tak ada isu langsung. Anda boleh jual. Bila mana anda telah jual, hutang anda akan diselesaikan pada pihak bank tersebut. Maka bila pihak bank clearkan nama anda, automatically AKPK punya tagging ataupun program AKPK juga akan terputus. Right? Okay. Mr. Po, kalau saya nak minta AKPK tolong saya bayar personal loan saja, boleh tak? Okey. Saya ingat nak minta AKPK yang tolong bayar. Okey. Mr. Po, anda mempunyai apa-apa juga komitmen, termasuklah personal loan, credit card, perumahan, PTPTN, even you ada loan dengan Aeon Credit, anda layak untuk mendapat bantuan. Tapi macam you kata tadi, you hanya minta untuk membuat personal loan. Kami di AKPK akan nilai balik, akan analyse anda punya kedudukan keuangan bersama secret report anda. Secret report tu dia menentukan, dia determine kedudukan keuangan anda dan hutang anda dengan perbankan pada ketika ini. Kiranya kami dapati personal loan anda dan ada juga akaun lain yang kami kena strukturkan demi improve your cash flow, kita akan buat. Dia tidak hanya tertakluk kepada satu akaun sahaja. Maksudnya kami nak bantu secara menyeluruh. Tidak semestinya kita akan mengikut kemahuan anda untuk buat personal loan saja, yang lain tak strukturkan, tak juga, tak bergantung pada tu Cik Mr. Po. Kalau anda kita dapati memerlukan bantuan untuk penstrukturan kredit kad, perumahan dan apa jua yang ada dalam komitmen anda waktu ini, anda perlu untuk dimasukkan ke dalam program AKPK keseluruhannya, kita akan buat. Right? Okey, saya dah bayar selama 4 tahun dengan AKPK. Bolehkah saya join loan untuk beli rumah? Okey Cik Aizat, macam saya katakan tadi, anda boleh cuba untuk membuat pinjaman perumahan dengan perbankan. Maksud saya, hantar proposal anda kepada pihak bank ataupun anda hantar permohonan anda kepada pihak bank. Biasanya kalau rumah pertama, ada pelanggan kami yang memang dapat approval daripada pihak bank. Sebab pihak bank dia bukan tengok kepada tagging AKPK sahaja. Dia akan tengok juga you punya keupayaan membayar. Dia akan tengok pada keupayaan kelayakan meminjam yang baru. Dan juga dia akan tengok juga sama ada rumah yang nak beli tu adalah rumah pertama ataupun rumah untuk investment dan sebagainya. InsyaAllah you boleh teruskan untuk buat permohonan. Maksud saya semua kelulusan adalah bergantung kepada pihak bank, tapi tak salah mencuba. Cuma saya tak boleh nak menetapkan sama ada permohonan anda akan diluluskan ataupun tidak. Apa pun pihak bank yang akan decide kelayakan pinjaman baru anda. Okey Cik Aizat? Okey, Cik Liz Mimi, kalau slip gaji dah 60% macam mana? Okey, sebenarnya orang-orang yang kami bantu adalah orang-orang yang telah mempunyai pemotongan ataupun exposure dia telah melebihi 60% daripada pendapatan dia. Contoh Cik Liz, andainya anda mempunyai pendapatan sebanyak RM1,000 tapi pemotongan anda ataupun komitmen anda dah melebihi 60%. Maksudnya anda memang perlu dapatkan bantuan. Anda kena datang ke AKPK untuk dapatkan bantuan. Di situlah kita akan bantu untuk mengurangkan komitmen bulanan anda supaya dapat increase sedikit anda punya gaji bersih. Net pay anda akan improve daripada below 40% and above. Okey, Cik Liz, anda boleh datang, jangan risau. Datanglah ke AKPK sebab perkhidmatan kami semua percuma. Mungkin bila anda dah jumpa kaunselor, anda tak perlu pun untuk enroll ke dalam program. Tapi sekurang-kurangnya anda telah datang untuk mendapatkan nasihat yang tepat daripada kaunselor kami.
Kalau di Kuching macam mana? Okey, Cik Liz, kita ada di Kuching branch. Anda boleh datang anytime di Kuching branch. Kita beroperasi di Kuching branch Bank Negara Kuching. Dan pada masa yang sama, kebetulan kalau you ada di Bintulu, kita ada counselling office di Bintulu. Kita ada di Miri. Dan kebetulan juga kami daripada HQ office akan datang ke Miri untuk program di sana. Anda boleh datang juga ke Miri kalau nak berjumpa dengan kami. Dan insyaAllah tim saya akan berada di sana minggu hadapan. Okey, Cik Liz? Cik Ahmad Firdaus, pembayaran melalui bank ke melalui AKPK? Okey, Cik Ahmad Firdaus, apa-apa yang telah mendapat ataupun telah ada kolaborasi dengan AKPK, maksud saya mana-mana bank yang telah mempunyai kolaborasi dengan pihak AKPK, masuk saja ke dalam program, pembayaran anda akan dikawal selia oleh AKPK melalui AKPK. Right? Anda tak perlu bayar kepada bank lagi. Tetapi payment anda akan dibawa ataupun dia akan transfer ataupun transmit kepada pinjaman akaun pinjaman anda masing-masing. Anda membuat pembayaran melalui AKPK, sistem AKPK akan bawa payment anda kepada loan akaun anda masing-masing. Right? Cik Latifah, di Petaling Jaya Selangor, kita tak ada pejabat di Petaling Jaya Selangor puan. Puan sama ada boleh datang ke Shah Alam di counselling office kami di Bank Muamalat Shah Alam di KNS, ataupun datang ke AKPK Ibu Pejabat di Maju Junction. Okey, saya apa orang kata orang kata makluman, sekiranya anda hendak datang kepada pejabat Ibu Pejabat kami di AKPK, datang beramai-ramai di tingkat 8 Maju Junction, di Jalan Sultan Ismail. Di situ ibu pejabat kami, dan andainya anda hendak memasuki program kami ataupun program penstrukturan kredit anda hanya boleh buat di ibu pejabat kami di Maju Junction. Di counselling office kami hanya ada kaunselor yang memberi khidmat nasihat. Itu pun kadang-kadang ada waktu yang kami tak dapat membawa terminal SIKRIS pada ketika counselling office tersebut dibuat. Jadi kalau nak memudahkan proses ataupun prosedur anda, lebih baik datang kepada ibu pejabat untuk kita buat A to Z proses selanjutnya. Okey, Puan Sazalina, macam saya pernah masuk program tapi tak buat bayaran pertama, masih boleh join program AKPK ke tak? Puan Sazalina punya masalah ni kita panggil dia lapse account. Maksudnya anda telah kami beri kelulusan masuk ke dalam program pengurusan kredit, tetapi anda gagal untuk membuat pembayaran selepas kami membuat selepas permohonan ataupun selepas kami luluskan permohonan anda. Jadi akaun anda turn to lapse. Jadi bila lapse, kami benarkan anda dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh lapse. Apapun Puan Sazalina, saya nasihatkan anda untuk datang ke AKPK ataupun you call dulu. Kami punya call center, sila ambil puan nombor ni 03 2616 7766 untuk anda dapatkan maklumat tentang akaun anda. Nak tengok status akaun anda sekarang dah sampai mana. Kalau anda dibolehkan untuk datang untuk membuat permohonan baru, anda boleh datang. Alright? Saya ulang nombor call center kami 03 2616 7766. Anda boleh call dan anda dapatkan maklumat lanjut dulu tentang akaun anda. Dan kalau anda layak, anda boleh datang ke AKPK bila-bila masa untuk mendapatkan bantuan permohonan baru. Cik Aizat, terima kasih puan. Okey. Boleh. Right? Okey, Cik Aizat, berkenaan dengan rumahku tadi tu, andainya rumah anda yang anda nak beli ni jumlah ataupun harga beli dia kurang daripada 150,000. Ni saya nak promote sikit tentang rumahku program AKPK bersama Bank Negara dan juga KPKT. Andainya rumah yang anda nak beli tu kurang daripada 150,000, pendapatan household anda kurang daripada 2,300, anda membeli rumah yang pertama untuk diduduki, anda boleh datang ke AKPK untuk mendapat khidmat nasihat. Kita ada satu online learning portal untuk membolehkan anda mendapat sertifikat. Sertifikat tersebut amat wajib diperlukan untuk membolehkan anda membawa sertifikat tersebut kepada pihak bank yang anda hendak membuat pinjaman perumahan. Cik Aizat, kalau you berada dalam senarai ini, you boleh datang ke AKPK untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang plan ataupun cadangan pembelian rumah anda ni. Alright, Cik Sazni, kenapa website customer portal masih tidak boleh dibuka? Okey, website kita, portal kita hanya boleh dibuka melalui desktop.
Jangan gunakan smartphone anda sebab dia berat. Anda sila gunakan desktop ataupun laptop ataupun tab ataupun dan sebagainya. Any smart device lah. Kalau smartphone tu susah sikit sebab dia agak berat untuk anda akses. InsyaAllah boleh Cik Syazni. Kalau tak boleh juga, anda boleh dapatkan, anda call juga call center kami. Pegawai kami akan assist anda over the phone. Dan katalah susah juga, tak boleh masuk juga, anda datang ke AKPK, kita akan bantu anda. Kita ada terminal-terminal yang kita sediakan untuk anda masuk ke dalam portal AKPK kami. Mr. Po, saya di Batu Pahat. Okey, boleh, tak ada masalah. Mana yang berhampiran dengan anda? Saya tak nafikan, di Johor sangat besar. Dan Batu Pahat tu agak jauh daripada JB branch. Tapi memang kalau nak compare dengan Melaka, anda lebih baik pergi ke JB lah Mr. Po kan. Okey, anda boleh pergi ke Batu Pahat, ke AKPK Cawangan Johor Bahru di Bank Negara Johor Bahru. Mr. Enzen, kalau dah ada sitos, macam mana nak buat pembayaran balik sampai habis? Sitos tu bermaksud anda telah di blacklistkan daripada hutang yang anda telah ambil sebelum ini. Tapi kalau anda nak mendapat pembantuan daripada AKPK, anda boleh datang ke AKPK dan pembayaran balik tu akan dibuat. Kita strukturkan pembayaran balik anda sehinggalah tamat, sehinggalah habis, hinggalah hutang anda selesai. Maksudnya bila anda berada dalam nama anda telah disenaraikan dalam sitos, maka anda adalah antara orang yang memang selayaknya untuk mendapat bantuan daripada AKPK. Cik Aizat. Terima kasih Cik Aizat mempromosi kita punya servis AKPK. Right. Alhamdulillah Cik Aizat, thank you. Puan Latifah, okey Puan Latifah, kalau ada apa-apa datang saja ke pejabat kami di Maju Junction. Mr. Enzen saya dah jawab. Okey, Mr. Yong nak tanya, boleh pinjam loan atau apply kad kredit tak lepas settle AKPK? Okey, selepas selesai program anda bersama AKPK, Mr. Yong, you are eligible to get any borrowing atau new loan dengan mana-mana perbankan sebab secret report anda telah bersih ataupun clear. Tapi kami sentiasa memberikan advice ataupun nasihat, biarlah pinjaman baru yang anda hendak ambil mengikut keperluan, bukan mengikut nafsu anda. Kalau dapat kredit kad, satu is good enough. Sebab kredit kad hanya untuk emergency purposes. Kalau nak beli rumah untuk diduduki, okey, jalankan. Kalau tak pernah ada kereta ataupun sebelum ni kereta telah habis dibayar, kereta pun dah tak boleh pakai dah, kereta dah tersadai di tepi jalan, tak boleh nak pakai dah, nak beli kereta baru, nak ambil loan kereta, boleh insya-Allah. InsyaAllah pula Mr. Yong. Okey Mr. Yong, harap saya dapat clearkan you punya pertanyaan. Cik Jamaluddin, jika saya dah masuk program DMP, sekarang kereta saya under kredit Toyota Capital, saya ingin trade in, still under kredit Toyota Capital, rasa pendapat puan boleh lepas tak? Okey, bila you nak buat pinjaman kereta melalui Toyota Capital, dia tak akan ada, report anda tak akan kelihatan di dalam secret report. Maka saya nampak di sini Toyota Capital juga akan akses kelayakan meminjam anda yang baru mengikut komitmen anda yang ada, tetapi mereka tidak akan menggunakan secret report untuk meneliti ataupun analyse kebolehan meminjam anda di sana. So maksudnya anda ada di DMP program, tapi anda nak meminjam kereta di Toyota Capital, anda boleh membuat permohonan. Sekiranya permohonan anda tu diberikan, apa yang saya nampak, setiap credit providers akan meneliti ataupun akan meneliti keupayaan membayar anda mengikut 60-40%. Maksud saya, RM1,000 income anda, make sure perbelanjaan ataupun komitmen bulanan anda tak akan melebihi RM600, termasuklah kereta baru yang anda hendak bayar. Okey, Cik Jamaluddin, saya harap Cik Jamaluddin faham apa yang saya cuba maksudkan. Toyota Capital tidak akan check secret report, tapi dia akan check your current commitment lah kan. Right? Kat mana AKPK Kuching? Di Bank Negara Kuching puan ketua ni, Catus Padman. Di Bank Negara Kuching, anda boleh pergi ke sana untuk mendapatkan bantuan. Kalau tak pun, anda Google, masuk AKPK portal, anda tengok Kuching branch, kita ada alamat penuh Kuching branch dan contact number di sana. Anda boleh datang pada bila-bila masa waktu beroperasi kami di Kuching. Puan Sazalina kata, saya perlu telefon dulu
tanya terus dengan AKPK sebelum saya buat temu janji baru. Oh, berkenaan kereta ke tadi Tak apa, boleh saja puan call sebab kita nak tengok kedudukan puan punya akaun tu, status dia sekarang ni dah berapa lama dia lapse. Kalau puan orang kata dah lama tu, memang boleh sangatlah puan buat permohonan baru Call saja dulu nak tengok status akaun puan. Sebab saya takut nanti kalau puan datang nanti puan ada perkara-perkara yang puan tak dapat clearance, tapi bila puan datang macam yalah, kita tak nak ada perkara-perkara yang berbangkit kan. Boleh datang dan boleh juga call dulu, right? Miss Vanessa, selepas join AKPK, saya nak simpan satu credit card untuk emergency. Okey, Miss. Saya suka soalan ni. Pada ketika anda berada bersama program AKPK, you dah enroll in DMP punya pembayaran melalui DMP, anda tidak dibenarkan ataupun pihak bank akan block credit card usage anda. Anda ada satu kredit kad pun tak boleh pakai, anda ada lebih daripada satu kredit kad juga tidak boleh dibenarkan untuk anda menggunakannya. Sebab objektif dia ialah kita membantu anda in total, secara holistik. Bila anda membuat program AKPK, kita nak bantu anda untuk increase cash flow anda. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan kredit kad terlebih dahulu. Anda boleh gunakan debit card. Because sekarang ni kepentingan ataupun benefit of having credit card and debit card tu sama saja. Dia punya function almost the same. Jadi lebih baik mendapatkan program AKPK, anda akan ada cash surplus. Pada masa yang sama, kalau anda nak membuat refill petrol ke ataupun nak buat pembayaran insurans ke, anda boleh melalui auto debit, melalui debit card. Right? Memang kita tak benarkan. Bukan kita tak benarkan, pihak bank akan automatically block anda punya usage credit card. Okey, Cik Zainal Abidin, kena bawa statement bank. Tak perlu Cik Zainal. Sekarang ni kita semua digital punya platform. Cik Zainal datang kepada AKPK, kalau dah masuk dalam portal di rumah, anda set your appointment, you datang pada hari appointment, hanya bawa IC kopi depan dan belakang, hanya bawa evidence of income. Kalau ada payslip, bawa payslip. Kalau ada surat, kalau you self-employed, kita akan guide you macam mana nak buat income declaration melalui bila berjumpa kaunselor nanti, right? Untuk statement bank semua tak perlu. Kita dah ada sistem kami yang akan link to all banks untuk mendapatkan detail of your loan account, right? Sekejap Cik Zainal dah macam mana nak apply? Maaf baru join. Madam Lola, you boleh masuk ke dalam customer.akpk.org.my. Saya ulang customer.akpk.org.my. Anda masuk ke dalam portal tersebut, anda register online, ikut saja instruction dia. Anda masukkan semua hutang-hutang anda yang hendak anda masukkan ataupun nak structure. Anda akan set appointment kat dalam sistem kami, datang pada hari appointment. Miss Lola, kalau anda tak pasti, anda boleh call center kami untuk dapatkan maklumat macam mana nak masuk ke dalam portal kami. Tapi once again saya ulang customer.akpk.org.my. Anda masuk ke dalam portal kami, register online, dan setelah tu anda submit appointment date anda, datang pada hari appointment ke mana-mana cawangan yang anda telah nyatakan kat dalam tu. Masa appointment tu, dalam screen appointment tu, anda kena select which branch yang anda nak pergi berurusan. Contohnya di KL, anda akan klik untuk Kuala Lumpur branch. Anda akan datang pada hari appointment dan kaunselor kami menanti anda pada hari tersebut. Right? Okey, dokumen yang perlu dibawa ialah IC kopi, saya ulang IC kopi depan belakang, dan juga penyata pendapatan pula, evidence of income. Maksudnya kalau anda ada payslip 3 bulan, bawa payslip 3 bulan. Kalau anda self-employed, anda dikehendaki untuk membuat surat sumpah, tapi kita akan guide anda macam mana nak buat declaration of income. Sebab ramai orang yang declare income dia lesser dan apa yang dia bayar setiap bulan kepada pihak bank. Bila kita hantar kepada pihak bank, nanti dia akan dah ada deviation pula daripada declaration anda. So seeloknya kalau anda self-employed, datang dulu berjumpa kaunselor. Kaunselor kami akan mix and match anda punya pendapatan dan juga komitmen anda sekarang ini. Kaunselor kami akan bantu anda untuk macam mana nak berurusan selanjutnya. Okey.
untuk buat pendaftaran dan menerima nasihat berkenaan. Okey, saya dah explain tadi, Mr. Anson. Okey, kalau blacklist dengan mana-mana syarikat pinjaman seperti Kos, Aeon Credit, saya memang tak boleh nak buat pinjaman kereta atau rumah dengan bank ke? Bila you pergi ke bank untuk membuat pinjaman, andainya anda telah blacklist, tak kira dengan Kos Memon ke, Aeon Credit ke, mana-mana credit providers dalam Malaysia, anda memang gagal untuk mendapat pinjaman baru. Because nama anda telah disenarai hitamkan di dalam sitos. Okey, bila nama anda ada dalam sitos saja, maka anda memang tak akan mendapat kelulusan di mana-mana perbankan. Right? Okey, itu sahaja. Sekejap, banyak soalan. Tak apa, kita akan berurusan lagi minggu hadapan, insyaAllah. AKPK tiada ejen. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ingin kami highlight di sini, AKPK tidak pernah assign ini ejen di luar sana. Andainya anda memerlukan khidmat AKPK, sila datang ke AKPK di cawangan-cawangan yang terdekat dengan anda tanpa berurusan dengan mana-mana ejen di luar sana, kerana servis kami adalah percuma. Andainya anda berurusan dengan ejen di luar sana, anda akan dikenakan bayaran yang kami sendiri tidak pernah mengenakan sebarang charges kepada anda untuk mendapatkan perkhidmatan AKPK. Right? Okey. Sebelum saya pergi juga, saya ingin membuat promosi sekali lagi, sebab sekarang ni kerajaan sedang membuat promotion secara besar-besaran untuk rakyat Malaysia yang berniat membeli rumah. Okey, masuk ke dalam portal Rumahku, anda boleh login ke learn.akpk.org.my. Anda masuk ke dalam portal kami, portal Rumahku kami, anda boleh masuk ikut instruction dalam tersebut sehinggalah anda berjaya untuk mendapat sijil kelayakan membeli rumah. Sijil tersebut anda guna pakai untuk hantar kepada pihak bank, maka anda telah lulus untuk tersenarai dalam orang yang layak untuk mendapat pinjaman perumahan di perbankan. Right? Okey. Satu lagi, saya nak jawab semua soalan-soalan yang sentiasa bermain di fikiran orang-orang di luar sana. Sekiranya masuk ke dalam program AKPK, anda tak boleh keluar negara. Statement tersebut salah, sangat salah. Kami nak perbetulkan, anda tidak ataupun anda bebas pergi ke mana-mana sahaja walaupun anda berada dalam program AKPK, kerana AKPK bukan blacklistkan orang. AKPK membenarkan atau mengeluarkan anda daripada tindakan keterhutangan serius, dan anda juga akan mendapat perlindungan daripada tindakan undang-undang daripada pihak bank dijalankan, dan anda sepatutnya berada di dalam ruangan selesa daripada dikenakan tindakan kebankrapan. Maka kalau tak bankrupt, tak adalah masalahnya nak pergi keluar negara. Saya ada di luar sana. Okey, saya sudahi sesi kami pada hari ini. InsyaAllah panjang umur. Kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan bersama Tanya Je Thursday. Terima kasih. Mana-mana yang kami tak dapat jawab tu, masuk ke dalam FB portal kami. Kami ada QA session di sana. Anda boleh tinggalkan phone number anda, kontak nombor anda. Kami akan hubungi anda melalui telefon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye semua.